Phone tu nampak terlebih comel. Tak reti. Baik, alhamdulillah. Kak Nani nak join ke? Kak Rusnaini. Akak join? Okey. Sebab tadi bukan akak pun kata nak balik sekali. Tak apa je kalau akak nak balik. Tak dengar Oh, okey. Bainah binti Sakwan. Okay, baik. Alhamdulillah. Kita dah live ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar petang ni? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di Surau At-Taufiqiyah, Kampung Kemenisah. Surau baru ni, sahabat-sahabat yang bersama-sama dalam talian boleh segera hadir ke Surau At-Taufiqiyah, Kampung Kemenisah. Seandainya berhampiran, kita baru start ni, alhamdulillah. Tapi saya belum mulakan dengan Al-Fatihah sebab pada petang ini kita nak hadiahkan khusus Fatihah ini kepada almarhumah Bainah binti Sakwan yang baru saja kembali ke rahmat Allah, baru saja dimakamkan jasadnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya berkat doa kita, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wahai Allah, ampunkan dosa-dosanya. Wahai Allah, kasihanlah akannya. Okay? Mudah-mudahan Allah hapuskan segala khilaf silapnya. InsyaAllah diangkat darjatnya sebagai orang-orang yang salihah bersama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita akan menyusul muslimat dirahmati Allah ketika kita menghadiahkan doa kepada si mati. Doakan juga untuk diri sendiri. Berkat Fatihah ini kita tak tahu bagaimana persiapan diri kita berdepan dengan mati itu. Moga-moga Allah bagi hati kita yang kuat, cekal, insya-Allah sentiasa sabar berdepan dengan apa saja ujian, kan? Kerana inilah insya-Allah kekuatan jiwa kita untuk berdepan dengan segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka semua yang telah kembali ke rahmat Allah dalam kebaikan, dimasukkan Allah ke dalam syurga yang paling tinggi, itulah Jannatul Firdaus. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Untung petang ni menanti waktu macam nak turun hujan, kita baca doa sampai 2 kali. Sebelum Fatihah dan selepas Fatihah. Jadi menanti lagi kawan-kawan kita dalam talian minta maaf Ustazah tak sempat nak bagi notis
bahawa kuliah La Tahzan hari ini kita dengar daripada surau At-Taufiqiyah. Okey, jadi tolong tag kawan-kawan kita yang lain, tolong sebar-sebarkan. Kesian mereka, hari ini kita nak tamatkan bab 275 insya-Allah. Sahabat-sahabat di surau ini yang memiliki kitab baru lagi, kitab mereka ni fresh lagi keluar daripada oven, tolong buka muka surat 595. Tapi tak mengapa sebab di sini kita akan terus-terusan guna kitab La Tahzan insya-Allah. Muka surat 595 belakang sekali. Okey, bab 275. Tapi bab 275 ni kita dah baca dah dalam kuliah online. So sekarang kita nak pergi kepada muka surat 597. 597. Jadi sebab hari ni kita dapat hadiah buku amalan harian. Okey, buku amalan harian. Jom kita mulakan dulu, boleh Kita mulakan dulu dengan satu lagu insya-Allah. Kan satu lagu sebab hari ni ada kawan-kawan kita yang sayu hati kan, kematian orang tersayang, sahabat tersayang. Kita hilang seorang lagi daripada ahli karyah surau At-Taufiqiyah. Jom sama-sama jangan kita putus harap dengan kematian orang-orang yang tersayang. Kita alunkan lagu Harapan Padamu Subur Kembali. Muka surat belakang sekali buku amalan harian. Okey, buku amalan harian. Kalau yang tak bawa, Kak Nani tak bagi tadi, boleh pakai yang belakang ni. Tapi nanti pulangkan balik lah. Sebab semua sahabat-sahabat yang berada di surau ni insya-Allah dapat hadiah ni, ada sahabat kita hadiahkan kepada kita. Siapa yang tak ada boleh pinjam. Jajah siap untuk acik ni seorang. Okey. Ketika kita mengalunkan lagu ni, sahabat-sahabat, sesuai sangat dengan cuaca macam ni, situasi kita baru kehilangan seorang ahli karyah, masya-Allah. Jom kita hidupkan hati kita insya-Allah untuk bersama-sama mengalunkan lagu Harapan Padamu Subur Kembali. 1, 2, mula. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Tingkah mengenang Ghaffar-Mu, putus asa tiada lagi, semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Mehnahmu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan qaharmu, rasa gerun di hatiku, kerana takutkan siksamu. Hamba-Mu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang menggunung setiap hari, setiap ketika. Di waktu mengenang rahmat-Mu,
terasa diri kurang bersyukur, padamu harus ku memohon. Moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Alhamdulillah. Bertahun-tahun dah lagu ni, muslimat dirahmati Allah. Kalau orang yang follow saya lama dah, memang dah lama dah Ustazah nyanyi lagu ni. Bahkan daripada zaman Ustazah sekolah lagi. Sebab bukan saja daripada kalamnya Allah Al-Quran, bukan juga saja daripada hadis Nabi, sudah pasti itulah pegangan utama kita. Yang berpegang dengan Quran dan Sunnah takkan hidup melarat sama ada dunia sampai akhirat. Pasti ada ketenangan, pasti ada kebahagiaan. Tapi kadang-kadang kita tak memahaminya, kadang-kadang kita sukar nak beramal, kadang-kadang kita rasa macam susah nak apply dalam kehidupan kita. Okay, jadi ada nasihat-nasihat para alim ulama seperti yang kita baca dalam kitab Latahzan, dan kadang-kadang ada yang Allah berikan kelebihan menulis lirik-lirik yang macam ni lalu dilagukan. Bukan kita nak jadi penyanyi, nak jual suara kita, memang tak laku. Tapi kita nak letakkan, muslimat dirahmati Allah, liriknya tu boleh menyuntik hati kita. Kita memberi semangat dan kekuatan. Kalau lagu ni saya suka sebab kita tak salahkan takdir, kita tak salahkan Allah, kita tak salahkan siapa-siapa pun dalam hidup ni. Mungkin kerana silap kita, khilaf kita yang terlalu banyak. Contoh kan, bawah sekali tu, saya paling syahdu bila bawah tu sebut, alangkah susahnya mendidik nafsuku. Betul kan? Paling susah sebenarnya nak mendidik nafsu sendirilah. Kita kan kalau ni Cikgu Rosnaini, pencen-pencen cikgu ramai dekat kampung ni, Masya Allah. Kita kata Ustazah, Alhamdulillah saya pergi mana-mana bekas anak murid saya ni doktor, ni engineer, ni Alhamdulillah Ustazah. Betul. Nak habiskan silibus kat sekolah tu bukan susah mana pun. Tapi nak didik nafsu kita sendiri ni, Masya Allah, kita guru-guru bolehlah cakap, mak-mak sekalipun lah kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Kita boleh cakap, kau jangan buat jahat macam ni, kau jangan buat macam ni kat orang. Tapi bila kena kat batang hidung sendiri, susahnya kita nak apply apa yang kita cakap tu. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Akui saja silap diri. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Allah tu maha benar. Yang Allah ajar kepada kita dalam Quran bukan maksud kalau kita tak solat pun Allah tak rugi apa-apa pun. Kita tak bayar zakat. Kita boleh kata, padan muka kau ya Allah, kau nak pakai duit apa kalau aku tak bayar zakat? Kitalah sebenarnya yang gila, kan? Kita sebenarnya yang tak faham. Allah tu kalau kita tak solat ke, kalau kita tak bayar zakat, kita tak puasa, kalaulah dia boleh berdepan dengan kita, kesian kat hang ni. Aku nak bagi hang masuk syurga, hang yang tak mau. Kan? Kita tak boleh padan muka kau ya Allah. Aku nak tengok kalau aku tak sembahyang macam mana. Kan? Sebenarnya yang akan susah tu kita. Allah bagi tanggungjawab, amanah, peranan itu kepada kita untuk Allah bagi kunci. Kunci apa? Syurga. Bila nak masuk syurga tu, kita kata aku tak sembahyang pun aku baik. Takkan masuk syurga sebab kamu tak sembahyang. Kan? Aku tak tutup aurat pun aku baik. Kan takkan masuk syurga sebab apa? Sebab perintah Allah yang wajib tu jelas-jelas engkau langgar. Jadi bila dapat lirik macam ni, Allahu Akbar. Rasa nak marah ni tapi kena sabar macam tu kan. Rasa nak marah ni tapi kena sabar. Sebelum kita keluar dekat lisan cakap mencarut-carut, marah-marah orang, tengking-tengking orang ni, kita cakap dengan nafsu kita dulu. Kau dapat apa sebenarnya dengan marah-marah tu? Kan, jadi azam Ustazah semalam sempena 1 Muharram masih lagi sama macam azam di 1 Januari 2022. Azamnya apa? Jom kita kuruskan nafsu kita. Nak kurus nafsu ni rupanya jangan bagi makan. Jangan bagi makan pada nafsu. Macam mana nak bagi nafsu ini mengurus tanpa makan? Sebab makanan kepada nafsu itu adalah terlebih banyak bercakap. Ustazah Zai lah paling banyak cakapnya kan, muslimat dirahmati Allah. Tapi kita duk sebut mudah-mudahan asal mulut ni terbuka aja cakap benda baik.
Sebab kalau tak tentu hala cakapnya, dah memang dah kita tergelincir. Cakap pasal orang pun kita, ngumpat orang pun kita, cakap buruk jahat pun kita. Tak nak macam tu, na'udzubillah min zalik. Asal buka je mulut, cakap benda bermanfaat. Mudah-mudahan itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Jadi kurangkan cakap. Kan daripada aku cakap benda merepek meraban ni, cakap pun orang buat kecil hati, sakit hati, diam je lah banyak dah tua-tua ni. Contoh kan, muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita memilih untuk diam? Bukan merajuk. Sebab kita tahu, aku kalau buka je mulut memang habislah budak ni, kena dengan aku ni. Kan? Jadi kita memilih untuk diam. Nafsu kita akan mengurus kecil dia. Kan? Kemudian makan. Kan ada peluang nak makan banyak-banyak, tapi kita tak ajar nafsu kita makan banyak-banyak. Sebab nak kuruskan nafsu ni dengan jangan makan banyak. Nafsu cukup suka orang makan banyak ni. Buka puasa makan banyak. Akhirnya maghrib pun tak buat. Azan isyak dah. Kan? Azan isyak dah. Tadi aku nak rehat sekejap je, nak sandar sekejap je. Akhirnya puasa buat. Tapi tiap-tiap hari maghrib tak buat. Sebab kekenyangan. Orang terlebih kenyang ni pun malas. Jom lagi majlis ilmu. Aku pergi kenduri kahwin tadi 3 pinggan aku belasah ni. Dah tak larat nak pergi majlis ilmu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi begitulah sebab kita nak mendidik nafsu kita. Ada peluang makan banyak, ingat berpada-pada. Terakhir tidur banyak. Kan tidur banyak ni pun kecintaan nafsu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kurangkan tidur. Kerana apa? 3 perkara yang boleh kuruskan nafsu. Nak kuruskan badan asyik tak jadi je dah bertahun-tahun kan. Gagal lagi Ustazah. Gagal lagi. Tadi saya nak masuk sini, ya Allah ramainya orang nak masuk dekat zoo negara. Acik-acik ni datang pula kuliah tak pergi pula zoo negara. Padahal jalan kaki je boleh kan. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah. Saya kata ni kalau Ustazah bawa rehlah pergi zoo negara, kau rasa ramai tak jauh nak ikut? Lepas tu Jajah kata apa? Bagus juga tu Ustazah kita buat rehlah dekat zoo negara. Saya kata jangan cari penyakit lah jauh. Sebab anak murid Ustazah ni semua makcik-makcik. Tak ada kerjanya nak berjalan. Tiket mahal tau sekarang Ustazah. Lagi dah tak payah. Kan baik RM50 tu masuk dekat dalam tabung masjid. Tak baik Ustazah tak kempen langsung zoo negara kampung saya ni Ustazah. Maksudnya untuk kita-kita lah makcik-makcik ni. Sebab semua kenal dia kan gajah tu mana, harimau mana. Anak kita generasi akhir zaman ni kena kenalkan ibu-ibu dirahmati Allah. Sila hari bulan tak kenal mana harimau mana kucing. Jumpa anak harimau dipeluk-peluk, dibelai-belai bawa balik rumah. Kan bahaya. Sebab mereka ni hari ni tak jumpa hutan macam kita dulu-dulu kan. Hutan batu dia jumpa. Allahu Akbar. Jadi untuk kita mendidik nafsu tadi, kurangkan 3 perkara tu. Kurangkan cakap, kurangkan makan, kurangkan tidur. Sebab kita nak melihat kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa. Tak ada satu pun yang daripada Allah tu tak betul. Rasa macam tak relevan lah Ustazah kita nak guna tahun 2022 ni. Mu yang tak beriman kepada kitab Allah. Sebenarnya tak ada apa kesilapan pun yang Allah bagi cadangan pada kita. Semua tepat. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Jangan sombong muslimat, mentang-mentang kita dengar kuliah online, belajar pagi petang, berkawan dengan orang soleh. Saya hari-hari 5 waktu solat kat masjid. Apa lagi Ustazah? Ini orang yang sombong dengan amalnya, sombong dengan ilmunya. Sebenarnya kita kena minta tolong dengan Allah. Didiklah jiwaku ini ya Allah. Maksud didik ni, kan kita nak sebut kita ada masalah, ujian. Ya Allah, kalau ikutkan aku memang dah tak sabar. Tapi bantulah aku untuk sabar ya Allah. Macam tu cara kita minta tolong dengan Allah. Ya Allah, bantu aku untuk membantu mereka ya Allah. Ikutkan dah pandai hati dah anak-anak zaman sekarang ni degil sangat. Tapi ajarkan aku untuk sabar. Bantu aku untuk membantu anak-anakku sentiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan bongkak, jangan sabar tu Ustazah senang je. Ikhlas tu Ustazah senang je. Tapi susah sebenarnya nak buat. Muslimat dirahmati Allah. Jadi minta bantuan Allah. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwaku ini. Sebab kita nak balik dengan roh qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera adalah hati yang terdidik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Ngantuk dengan lagu tadi.
Ngantuk tu bukan sebab dengar lagu tadi tau. Ngantuk ni sebab cuaca dah nak hujan. Tengah tunggu je ni kan. Allahu Akbar, gelap dah kita ni, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat dalam talian, itu muqaddimah merawat hati ibu-ibu kita dekat kampung Kemensah ni. Baru kematian sahabat kan, ahli karya yang tadi disolat jenazahnya di sini. Solat jenazah di sini. Pukul berapa tadi solat jenazahnya? Lepas Zuhur. Oh, baru sangat lagi lah. Patut saya datang tu masih ada pakcik-pakcik berkopiah kat depan tu. Baru sangat. Okey, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya sekarang ni masih kat sini dikuburkan kat mana orang sini? Oh, ada kat sini. Oh, saya ingatkan pergi UK Perdana juga. Kebenaran ada kubur. Masya Allah. Dalam FB Ustazah apa? Kakak Ustazah tak? Saya tak ada kakak. Sajalah kakak dalam Hayuk. Takkan kalau saya ada kakak meninggal hari ni saya sengih-sengih lah. Tak. Tak, hari ni saya tak tulis apa-apa lagi dekat Facebook. Tak tulis lagi, tak sempat. Saya baru pagi tadi. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, semoga Allah berikan limpahan rahmat insya-Allah kepada yang hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. Baik. Kita berada pada bab 275, berpendirianlah seteguh gunung Uhud. Saya tak baca muka surat 595 kita dah tekuni, muka surat 596 kita dah tekuni. Cuma apa pun ujian yang datang dalam kehidupan kita, Dr. Aid Al-Qarni minta untuk kita berpendirian seteguh gunung Uhud. Apa kelebihan orang yang tetap pendirian ni? Ibu-ibu dirahmati Allah, muslimat dirahmati Allah. Orang boleh follow dia. Kerana apa? Oh, dia ni jangan main-main. Gurau-gurau juga. Tapi bila dia kata no, memang no sungguh. Kena ada ketegasan. Baru orang hormat dengan prinsip kita. Kan kadang-kadang benda yang Allah kata boleh, kita pula kata tak boleh. Benda yang Allah kata tak boleh, kita pula yang kata boleh. Sebenarnya kena selari. Kalau Allah kata boleh, walau siapa pun dia, anak kita sendiri pun, ni mak marah ni sebab Allah yang kata tak boleh. Mak tak boleh membolehkan. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau Allah kata, Masya Allah, tabarakallah, tak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak bernikah pun lagi. Jadi kita bising, kita tegur. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Jawapannya bukan kerana mak malu nanti orang kampung bercakap ni. Bukan. Betulkan dulu. Kenapa kita nak betulkan? Kenapa kita nak tegur? Sebab Allah marah. Allah tak bagi. Nabi SAW bagi tahu dah. Nabi SAW bagi tahu dah. Di tengah-tengahnya tu adalah iblis. Kamu kata tak buat apa, nak belajar je berdua-duaan. Tapi iblis tu masuk. Kacau supaya kita ni jadi rosak segala. Sebab tu Allah pesan, wala taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Allah tak kata pun jangan berzina. Maknanya Allah tahu sebelum berlaku zina tu dah berlaku dulu perkara yang iblis suka. Jadi mak jangan pernah sebut dekat anak-anak, malu kalau orang kampung ni tahu. Kau keluar pula dengan orang macam tu, kerja tak tentu hala semua. Dahlah satu, dah salah cara malunya. Patut kita malu dengan Allah sebab langgar perintah Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita dah menghina orang. Tu budak tu penagih dadah, kau keluar dengan dia. Kan, tanta dia penagih dadah 10 tahun dulu. Sekarang dia baik dah. Kita main kecam, tuduh, hina, caci orang, bertambah-tambah lagi dosa. Kenapa kita larang anak kita tadi tu? Kerana Allah larang. Kenapa kita bolehkan walaupun kita tak suka? Muslimat dirahmati Allah, kan anak kita nak sambung belajar. Contoh, kan Allah galakkan ni orang tambah ilmu, ditinggikan darjat. Kita nak menghalang tu sebab apa? Janganlah nanti mak tak ada kawan, kau kan anak bongsu mak, contoh kan. Kita nangis ni, muslimat dirahmati Allah, kita nangis nak lepaskan anak kita ni. Tapi bila kita tanya pandangan, anak engkau tu bijak tu, takkan kau nak biar duduk rumah saja. Ramai mak-mak gitu kan. Ni kau punya perangai lah ni, tak bagi anak engkau sambung belajar. Jadi contohnya muslimat, kita dah tanya pendapatkan kawan, Cikgu Rusnaini ada pula tu. Rugilah budak tu pandai kat sekolah dapat 10A. Kenapa nak bagi duduk rumah saja? Cikgu kan mesti nak cakap macam tu. Kemudian kita istikharah.
Istikharah pula hati kita dah kata, betul juga, dah zaman dia dah ni, dia kena pergi sambung belajar. Tapi sombong kita ni, tapi nanti siapa nak jaga aku seorang-seorang kat rumah, sakit pening aku malam hari. Kita tak ada pendirian yang teguh sebenarnya. Sebab pendirian yang teguh adalah Allah tinggikan darjat orang yang mencari ilmu dan beramal akan ilmunya. Manalah tahu mudah-mudahan aku hantar anak aku ni duduk London, tak apalah. Satu-satunya doktor nanti dekat kampung Kemenisah ni. Kan walaupun bukan ustaz-ustazah, itu juga adalah fardu kifayah. Subhanallah sahabat-sahabat, tapi banyak orang salah faham. Tak payahlah pergi sana tu ikut orang kafir punya ilmu tu buat apa. Sebenarnya muslimat, ingatkan dia. Kamu duduk London ke mana, Tuhan bukan tak ada kat sana. Tuhan sentiasa ada. Tuhan sentiasa memerhatikan. Allah tu nak tahu je, kamu ni lagi tinggi darjat, lagi menunduk tak dengan Allah. Selalu ingatkan walaupun kita jauh. Ibu-ibu, inilah pendirian kita yang seteguh Jabal Uhud insya-Allah. Contoh banyak dalam kitab Latahzan. Hari ini kita masuk kepada contoh yang ketiga, bagaimana pentingnya kita mempunyai pendirian yang teguh. Ketiga, pada saat menentukan untuk berkahwin. Ni kalau orang lelaki lah, anak-anak muda kita yang lelaki, ramai pemuda yang teragak-agak dalam menentukan isteri. Kan nak pilih yang mana? Ramai sangat keliling pinggang suka kat aku ni. Maklumlah gaji besar kat kampung Kemenisah ni. Contoh kan, anak mak cik tu pun minat kat aku, anak mak cik tu minat kat aku kan. Jadi dia tak tahu nak pilih mana. Terkadang pendapat orang lain masuk mempengaruhi penentuan pilihan. Kalau maklum jadi kamu, maklum pilih anak orang kaya hujung kampung tu. Senang nanti. Contoh. Ni banyak dah kan pengaruh-pengaruh luar. Misalnya seorang ayah atau seorang ibu memilihkan untuk anaknya seorang wanita sebagai calon isteri anaknya. Selain wanita yang diinginkan oleh anaknya, terkadang si anak menyetujui keinginan orang tuanya. Best tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau kita punya anak, kita nak kahwinkan anak kita dengan orang belakang rumah punya anak. Kan? Best tak agak-agak? Dengar je cakap anak saya tu Ustazah bagus. Wah, kita duk kata kan muslimat dirahmati Allah, tak ada orang membesarkan anak yang tak ada ujian. Faham ya? Semua ada ujian. Jadi kita kata kat dia, perempuan ni baik long, kau kahwin dengan dia insya-Allah kau bahagia dunia akhirat. Tapi puas dah kita pujuk, dia tak mau juga. Muslimat dirahmati Allah, daripada dia berzina, daripada dia duk jahat dekat dengan anak orang Ustazah, saya pun terpaksalah setuju. Kan macam tu kita kadang-kadang. Jangan terpaksa ibu, kita tak tahu perancangan Allah. Kita dah buat dah macam-macam usaha, tapi jodoh mereka ni kuat. Contoh, kan bersangka baiklah dengan Allah. Terkadang si anak menyetujui keinginan orang tua, namun akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan, yakni yang orang tua tak suka. Dia tak suka pula dengan pilihan orang tua dan tidak didambakannya sejak mula. Nak kahwin macam mana mak? Langsung tak cinta ni. Kan? Sahabat-sahabat kita pula bercerita, mak dulu kahwin dengan bapak engkau pun bukan bercinta. Nanti anak kita jawab pula, itu mak dulu, sekarang ni kan muslimat. Tak habis-habislah berperang dengan anak. Nasihat yang dapat saya sumbangkan, kata Dr. Aid Al-Qarni, adalah bahawa anda jangan maju khususnya. Ini mak-mak marah ni kalau perenggan ni kita baca. Dalam masalah perkahwinan kecuali dari sisi agama. Maksud nasihat Dr. Aid Al-Qarni, kalau apa yang dicadangkan oleh makmu tadi, kahwinlah dengan orang kaya yang kat ujung kampung tu, senang hidup kau nanti. Kau bukannya gaji besar pun. Anak orang kaya ni rumah dia dah ada, kenderaan dah ada. Tapi sebenarnya, kalau yang disarankan oleh orang tua kita tu memang baik dari segi agamanya, itu yang pertama. Kecantikan jatuh nombor 2. Kepribadian, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pun mesti ada. Jangan kita kata kecantikan tak ada. Kita suruh anak kita kahwin, tak apalah walaupun hidung dia sengit sebelah, tak apa kau kahwin je. Anak kita malu nak bawa isteri dia keluar. Kan muslimat dirahmati Allah, contoh dah jelas-jelas. Lain kalau memang tak ada pilihan. Ini ada pilihan muslimat dirahmati Allah. Pertama, pilih agamanya. Tak salah melihat kecantikannya dan kepribadiannya. Semua ini masih boleh diterima. Sebab apa? Masalah perkahwinan adalah masalah kelangsungan hidup si wanita dan bukan sesuatu yang ketika tidak lagi berharga. Lalu dengan bebas dicampakkan begitu saja. Makna perkahwinan adalah kelangsungan hidup. Jangan kita fikir sementara pak dia kaya, bolehlah anak aku tumpang kaya. Nanti bila pak mentua dia tu dah tak ada atas dunia,
adik-beradik semua dah ambil harta warisan dia, apa yang berlaku kepada anak kita sebagai menantu dalam keluarga tu? Jadi kan lebih baik anak kita dibekalkan dengan ilmu. Anak kita cari sendiri, bukan menumpang kekayaan sesiapa. Sahabat-sahabat muslimat, biar makan secukupnya, seadanya. Tapi insya-Allah dia jauh lebih mulia daripada terhina dengan menumpang rezekinya orang lain. Faham ya? Jadi saranan-saranan yang macam ni lah. Mak bukan tak bagi kahwin dengan orang tu. Tapi kau tengok, kalau dah sembahyang pun tidak, macam mana nak jadi suami kau ni? Macam mana nak jadi anak bapa kepada anak-anak engkau ni? Ini nasihat-nasihat macam ni. Sekali lagi saya ulang, demi pendirian yang teguh mengikut perintah Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sekali-kali, Ustazah, saya dulu bermusuh dengan tu, takkan nak jadi besan. Ini nafsu kita, muslimat dirahmati Allah. Terkadang Allah sengaja bukakan hati anak kita tu terbercinta kepada bekas musuh kita. Betul kan ibu-ibu? Dah macam drama Melayu mana pula ni kan. Akhirnya berperanglah anak dengan mak. Kan kau nak kahwin dengan mana pun boleh. Jangan dia. Anak dia cari, pasal apa mak aku tak suka sangat ni? Oh, rupa-rupanya ada kes dulu-dulu 30 tahun dulu. Tak nak berbesan. Kita tak mahu runtuhkan tembok malu dan ego kita semata-mata untuk menghalalkan. Yang nampak comel elok dah. Tapi kerana dendam lama. Ini semua bukan kerana Allah. Bila bukan kerana Allah, kamu bina lamah ligai macam mana pun kamu tak akan bahagia. Jadi sekarang ni muslimat, walau kita susah di awalnya, bina kerana Allah. Kan hari ni saya dengar lagi satu cerita, Allahu Akbar. Tengah sibuk-sibuk dalam kursus umrah tadi, dapat WhatsApp, Ustazah tolong, ni ada seorang perempuan ni dah nak bunuh diri, dah depression yang begitu dahsyat. Jadi saya tak sempat bantu apa-apa, muslimat dirahmati Allah, cuma forward je kepada sahabat-sahabat yang rasanya boleh bagi link mana-mana untuk kita sambungkan. Saya dalam kerja lagi masa tu. Jadi elok je habis kursus saya buka. Okay, Ustazah tak apa, kes dah selesai. Kes selesai macam mana? Polis datang kat rumah, ambulan ambil dia kat rumah. Rupanya memang dah tak boleh dah link pada ustaz, ustazah ke NGO mana ke, tak boleh bantu dah. Sebab dijumpai dalam rumah tu semua ubat-ubat yang ni lah kan. Maknanya dia nak bunuh diri lah hakikatnya. Dah tak boleh hidup dah. Jadi kalau dibiarkan orang macam ni, ibu tunggal kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, takut nanti mangsa anak-anaknya pula. Kenapa ada kita sampai ke tahap macam tu? Kita tak ada agama ke? Kan kita tak ada Allah ke? Masya Allah, takut. Kita nak memperlekehkan sangat pun kita tak tahu apa masalah dia. Tapi jangan sampai berlaku. Saya takut sangat. Kemenisah ni bukit ada, sungai ada kan. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya nanti panjat gunung, lompat daripada atas gunung. Jangan macam tu. Nampak sungai, pergi masuk dalam sungai. Ataupun aku dekat dengan zoo, aku pergi berdiri depan harimau di tengah lapar ni. Tiba kan, muslimat dirahmati Allah. Kita ada agama. Takkan Allah biarkan kita selagi mana kita hidup beragama. Jadi saya pun kadang-kadang tak ada je hari yang tenang. Je kadang-kadang ada stres, penat dengan kerja kita sebagainya. Saya kata cubalah tarik nafas. Ibu-ibu dirahmati Allah, tarik nafas paling dalam, dalam-dalam. Kalau boleh satu nafas baca salawat tafrijiyah. Siapa agaknya sambil kita tarik nafas, satu kali tarik tu, kita tahan nafas kita tu baca salawat tafrijiyah. Nanti lepaskan pelan-pelan. Buat lagi sekali salawat tafrijiyah atau namanya salawat nariyah. Kan kita baca pelan-pelan sambil kita tahan nafas, lepaskan. Tarik lagi pelan-pelan, lega. Keluarlah dia. Kan? Keluarlah dia. Hilang sekejap. Ustazah pun selalu sebut, kawan-kawan, sahabat-sahabat, cuba kau buat macam ni, insya-Allah kau lega sekejap. Buat satu persatu. Fokus yang mana? Okey, kalau stres kerja, okey, yang tu bulan depan baru bos nak tanya. Jangan fikir dulu bab tu. Cari mana yang dekat dulu. Ni kita stres dengan suami, masalah itu, masalah ini, anak-anak sebagainya. Susun. Kalau kita tak tenang, kita tak ambil masa untuk bertenang, semuanya kita akan jadi macam tadilah. Apa ubat yang boleh hilangkan masalah? Boleh hilang masalah ke dengan ubat-ubat tertentu? Kita tambah satu lagi masalah sebenarnya. Kita menyusahkan orang lain, muslimat dirahmati Allah. Bahasa mudah orang kampung ni nak kata, hang nak susah biar susah seorang-seorang. Jangan hang bunuh diri ni, siapa yang menangis nanti melalak. Kan anak-anak yang ditinggalkan kan. Kalau mati kerana ajal, betul, takkan mati kalau belum ajal dia. Orang yang diletakkan di tali gantung dekat penjara tu, muslimat dirahmati Allah, kalau Allah kata bukan ajal dia, dia takkan mati.
terjelir lidah keluar pun tengok bernyawa lagi. Sebab Allah tak izin dia mati dalam keadaan macam tu. Jadi kita ni jangan nak putus asa dengan rahmat Allah sampai kita nak mati dalam keadaan demikian. Na'udzubillah. Memanglah insya-Allah Ustazah satu kampung Kemensah ni Ustazah jangan sebut-sebut, takkan ada orang mati macam itulah insya-Allah. Betul, tahap level iman macam kita orang awam ni, tapi mungkin ada orang yang mati dalam keadaan berputus asa. Faham yang tadi tu kesnya dia dah toreh dah semua badan-badan dia ni, biar darah keluar, dia nak mati dalam keadaan macam mana kan, muslimat dirahmati Allah. Jadi dia putus asa dia rahmat Allah. Aku dah berdoa macam-macam, Allah tak makbulkan. Aku dah minta tolong orang ni. Kita zaman sekarang ni saya kadang-kadang tidur dalam keadaan tak berapa nak tenang. Kenapa? Sebab tadinya ada orang, Ustazah tolonglah saya ni dah 3 bulan tak bayar sewa rumah, anak saya dah ni. Macam mana kita nak pastikan sahih ke tidak, ibu-ibu dirahmati Allah? Entah-entah dia minta RM50 tu adalah orang yang ke 1000 dah kita. 1000 darab RM50, berapa dia dapat dalam sehari? Semalam saya sembang dengan satu NGO ni, muslimat dirahmati Allah. Orang yang kerja, ya Allah, kita nak cakap pun takut. Sebab kita takut bercakap benda yang tak betul. Tapi mereka ni pernah tangkap orang yang bagi-bagi tisu ni kan. Kesian, dia dapat daripada pagi sampai ke malam, kadang pukul 2 pagi baru ada van datang ambil dia. Dia dapat RM20 untuk tempoh dia berjalan. Tapi owner yang kena tangkap, meremang bulu roma ni. Sindiket tu muslimat dirahmati Allah, banglo jadi berapa biji. Sebulan dia boleh dapat puluhan ribu ringgit. Dia bagi dekat sindiket-sindiket ni berapa ringgit je sehari. Jadi memang ada orang yang macam ni. Kita hidup di akhir zaman ni sungguh malu pada diri sendiri bila ya Allah betul ke orang tadi tu. Kau jumpakanlah dia dengan bantuan ya Allah. Sebab apa dah terlalu banyak. Sehari kadang-kadang masuk dekat inbox kita ni 10, 15. Macam mana kita nak pastikan dia betul-betul? Jadi cara kita ni di mana alamat rumah. InsyaAllah saya ada sahabat-sahabat di setiap negeri. Kan insyaAllah sekarang juga saya cuba datangkan orang yang boleh ziarah. Kan? Kita pula yang kena marah. Nak bagi-bagi je lah, tak payah nak ziarah-ziarah. Jelas-jelas lah kau ni. Kan? Sebab kalau kata nak beli susu anak, nak beli pampers anak, mana cukup dengan RM50? RM50 pun cukup lah Ustazah. Nak beli pampers anak, susu anak. Jelas-jelas macam Ustazah Zai tak pernah beli pampers, tak pernah beli susu. Sebab tak tahu harga, betul kan? Jadi kalau RM50, orang yang memang ada anak minum susu, mana cukup Ustazah RM50? Susu anak dah berapa? Pampers dah berapa? Takkan cukup. Dia takkan minta RM50 kalau dia betul-betul berhajat. Tapi bayangkan kalau ini bukan cerita betul, RM50 darab berapa orang yang hari-hari hanya hujung jari, wah dia masuk dalam akaun aku RM50. Hak ni pula dapat 10 orang masuk dalam akaun aku RM50. Ibu-ibu dirahmati Allah, kita terperangkap dengan perkara-perkara macam tu. Jadi minta dengan Allah yang depan mata yang jelas sahih, jiran kita susah. Kan kenapa kita tak datangi dia, tak tolong dia? Ingat kita dalam keadaan sendawa kekenyangan, jiran kita ada yang mati kebuluran, selangkah kita nak masuk syurga, boleh ditarik ke neraka. Kerana ada orang yang mati kelaparan sebab jiran tak tanya pun khabar dia. Macam orang kampung Kemensah, agak-agaknya ada ke jiran kita yang mati dalam keadaan kelaparan. Nanti kita ni dah buat majlis ilmu, macam-macam kebaikan amal soleh, nak masuk syurga dah ni. Hang mati dulu pasal apa? Pasal aku kelaparan. Duk karyah mana ni? Surau At-Taufiqiyah Kampung Kemensah. Rumah paling dekat rumah siapa? Rumah Cik Guru Senani. Dia tak tolong kamu ke? Tak, saya pergi surau je kerja dia. Tak tanya pun khabar saja. Contoh. Takut kan muslimat? Kenapa kita takut? Sebab kita hidup dalam suasana sekarang ni. Kita nak bersembang dengan orang pun payah. Betul kan? Jadi kalau yang datang, yang kita nampak depan mata memang memerlukan tolong. Jadi cara Ustazah Zai biasanya, ya Allah, yang depan mata yang memang aku nampak susahnya ni, aku takkan bertangguh ya Allah. Memang orang ni memang kena tolong. Jadi ampunkan aku ya Allah kalau yang tadi tu, bukan kita nak sangka buruk sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang tadi tu, kalaulah betul dia dalam susah perlukan RM50, tapi sebab aku tak bank in kat dia boleh menyebabkan dia mati kelaparan, ampunkan aku ya Allah. Sebab aku tak sempat, tak mampu, tak kuat untuk bertabayun akannya. Faham muslimat? Kita kena minta tolong dengan Allah. InsyaAllah Allah akan tunjukkan. Nanti kita bincang dengan suami. Pelik bang hari tu ada orang minta macam ni juga. Ringan je kita nak bank in. Tapi hari ni kenapa kita macam keras sangat nak bank in ni?
Faham maksud saya? Okay, kena jangan mudah-mudah. Ni kadang-kadang ibu-ibu dengan majlis ilmu kan, tolong saya, dah lama tak susu anak tak ada, makcik. Bersabarlah saudara, nanti saya bank in ya, RM50 awak minta RM100 saya bank in kan. Pemurah sungguh makcik-makcik. Nak je ustazah reply balik. Baik, bank in ke ustazah Zai. Macam tu. Sebab apa muslimat? Sebab kita tak tahu, tak kenal. Jadi tujuan kita berukhuwah di setiap negeri. Akak Kelantan dekat mana? Akak Kedah dekat mana? Kalau boleh, kalau di Kelantan tu ada 200 kampung contoh. Setiap kampung tu kita ada kenalan. Supaya bila datang, saya alamat sekian-sekian. Okey, awak tolong datang rumah nombor sekian-sekian ni. Dia baru ambil gambar hantar dekat ustazah. Betul rumah dia ke rumah kebajikan mana dia ambil gambar ni? Kita nak sampai tahap macam tu kalau boleh. Sebab kita akan hidup di akhir zaman yang sangat banyak penipuan. Paling penting jangan kita yang menipu itu. Okey, ni kan banyak sangat kita. Senang sekarang ni nak dapat duit. Bela je seorang anak angkat yang cacat, kita pun buatlah live kan. Tolonglah anak saya ni, ni sakit ni pula. Hantar pergi klinik yang harga puluh-puluh ribu tu, tak pula kita hantar. Manfaatnya untuk kita. Hari ni ada orang yang cari duit hanya dengan perkara macam tu. Wa na'udzubillah min zalik. Takut kita, semoga bukan kita. Allahu Akbar. Keempat, pada saat hendak menjatuhkan talak, sehari berikutnya sudah bulat keinginannya untuk berpisah. Sehari kemudian ingin hidup bersama lagi. Ni ibu-ibu mengaji kitab Al-Tahzan ni jangan salah faham Jangan kata pelik dah kitab ni, suruh orang bercerai-berai pula dah. Dengar dulu sampai habis. Dan sehari berikutnya berkeinginan untuk mengakhiri kebersamaannya. Dan hari berikutnya berkeinginan untuk memutuskan tali hubungannya. Saya hari-hari kadang-kadang kan, orang duk hantar, ustazah suami saya lafaz macam ni. Semalam apa yang dia kata? Tak larat lah nak jawab, muslimat dirahmati Allah. Dia kata mulai hari ini, entah word dia tu macam dia tak jelas lah cakap. Aku ceraikan engkau dengan talak berapa. Tak cakap. Saya tengah sibuk-sibuk semalam. Dia kata, saya akan lepaskan awak. Mana tadi? Saya dah buat keputusan. Saya nak lepaskan awak. Saya nak lepaskan awak. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kata saya nak ceraikan awak. Bukan lagi ceraikan awak. Saya akan ceraikan awak. Saya nak ceraikan awak. Aku ceraikan engkau dengan talak 3. Sahabat-sahabat, tempat rujukan kita ada. Jangan biarkan kita dipijak-pijak. Okay, jadi saya sebut, saya tengah sibuk sekarang ni, rujuk Google nombor telefon pejabat agama yang mana paling dekat. InsyaAllah anda akan dilayan. Kan, dengan niat yang macam mana ketika dia mengucapkannya. Sebab tu perkara talak ni tak boleh main-main. Saya tak sedar diri masa tu ustazah, saya tengah marah masa tu. Siapa suruh mulafaz tengah marah? Sebab tu kuasa talak tak bagi pada orang perempuan. Kan orang perempuan ni emosi yang geram, aku ceraikan aje lah. Nak ceraikan laki dia pula. Itu dalam Hindu adalah, dalam Islam tak ada. Sebab insya-Allah orang Islam macam mana kita nampak setipis bawang pun iman dia tetap ada fikiran untuk bersabar. Gaduh, pergi start kereta, pergilah jalan mana-mana. Tapi kita kalau suami tak balik, manalah nyesal pula tadi aku cakap macam tu, tak balik-balik pula. Cuba kau telefon bapak engkau ada kat mana? Maklah telefon sendiri. Kan dah merajuk tu, kita suruh anaknya tanya. Tahu pula sayang, takut tak balik 2-3 hari, muslimat dirahmati Allah. Jadi sebab emosi tu. Jadi dia tak nak bergaduh, tak nak mulutnya sampai jatuh talak, dia carilah. Kan cari kedamaian, ketenangan sekejap supaya mulut tu tak mudah-mudah. Sebab orang yang memang tak ada iman, muslimat sekejap-sekejap, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau. Walaupun dia lelaki. Ni kes benar ni. Sampai jiran kata, ustazah, saya tak faham lah. Kami ni selalu dengar dia bergaduh keluar kereta. Dia letak kereta dekat pos kereta ni. Kan selalu dengar. Hari tu saya dengar lagi kelakar ustazah. Aku ceraikan kau dengan talak 100. Biar betul ke ada macam tu? Saya cakap dengan isteri dia, ustazah, kena buat report suami kamu macam tu, boleh duduk serumah lagi. Jelas-jelas dia cakap aku ceraikan engkau. Yang bini ni masuk nangis. Dah berapa kali dah ustazah sepanjang saya berjiran dengan dia.
Kesian kalau dia tak faham. Cerai ni bukan perkara yang boleh buat main-main. Muslimat dirahmati Allah. Kita kena tahu dekat mana hak kita. Allahu Akbar. Sehari berikutnya dah bulat pula kata nak bercerai. Sekejap nak bercerai, sekejap tidak. Dengan terlalu sering berubah fikiran seperti itu. Ingat balik tajuk kita. Kita nak berpendirian seteguh Jabal Uhud. Ini selalu berubah fikiran. Hari ni cakap macam ni, besok cakap macam ni. Maka dia pun dilanda keletihan. Faham? Kita penat kadang-kadang. Peninglah ustazah dia ni. Sekejap macam ni, sekejap macam ni. Dirundung panas jiwa dan rosak cara berfikirnya. Semua itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu. Kita kena buat keputusan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah bila kita mengaji kitab La Tahzan ni, insya-Allah kita ditunjukkan jalan oleh Allah. Memang tak sepatutnya aku buat keputusan macam ni. Kan dah tak boleh pakai sungguh dah ni. Dinasihat berkali-kali. Makin tua makin biadab kepada suami. Ni kadang-kadang saya terpaksa buat keputusan di usia emas. Subhanallah sahabat-sahabat. Cara Ustazah Zai pula memujuk. Kenapa sampai jadi macam ni Haji? Kalau boleh bertahan selama 35 tahun. Kenapa tak boleh bertahan untuk beberapa tahun? Haji boleh yakin ke akan hidup 35 tahun berikutnya? Tak mungkin lah Ustazah. Sekarang umur saya dah dekat nak 60. Tambah 35 tahun, macam-macam penyakit dah ada ni. Kan rasa tak panjang dah umur saya ni. Maka bertahanlah untuk sedikit hari lagi. Kalau itu boleh menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Jadi hentikan mulut yang berkeluh kesah, yang mengugut-ugut. Yang buat hati kita sahabat berbolak-balik. Kan? Kerana apa? Allah beri kepada kita untuk buat keputusan. Tegas. Sebab itu kadang-kadang Ustazah daripada saya jadi isteri dia macam ni, saya nak solat pun susah. Kena mengadap dia, dia tak bagi saya sembahyang Ustazah. Kalau dah sampai tak bagi sembahyang, kau boleh tahan sampai berapa tahun? Permulaan kitab ni sahabat, ada seorang hakim memberi nasihat kepada seorang lelaki yang mengadu. Dia kata apa? Selama 4 tahun. Saya tak ada pilihan. Kalau pandang sudut pertama, isteri saya memang tak baik. Pandang sudut kedua, isteri saya memang tak baik. Berapa tahun dah kau melalui kehidupan macam tu? Jawapan dia selama 4 tahun. Hakim tu jawab sangat deep bagi saya lah. Maksudnya dia kata apa? Sebenarnya dah 4 tahun kau makan racun. Kau boleh biarkan diri kau makan racun macam tu saja? Ibu-ibu, orang dewasa, dah tua, dah banyak pengalaman, mesti tahu apa maksud hakim tu kan? Kita je yang tahu sebenarnya keputusan apa yang kita nak buat dalam hidup. Timbang sungguh-sungguh dengan iman dan akal yang kita ada. Muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya sudah menjadi kemestian bagi seorang hamba untuk menghentikan semua permasalahan yang membuat jiwanya menderita ini dengan mengambil keputusan yang tegas terhadapnya. Manusia itu hidup hanya sekali. Hari-hari yang telah dilaluinya tidak akan berulang. Ada orang kesian fasa hidup dia derita kerana dia biar dirinya dipijak-pijak. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Kita nampak di sekitar hidup kita pun, Allah, akak tak sampai hati tengok engkau ni. Ini engkau ni laki, engkau ni dah macam kau bela biawak hidup dah ni. Kaulah segala-galanya. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Tapi muslimat dirahmati Allah, kita tahu di sana ada contoh-contoh dalam kehidupan kita yang dia mempertahankan rumah tangga dia hanya kerana beriman kepada Allah. Hanya kerana dia sebut apa? Aku tak diuji dengan benda besar yang lain ya Allah. Kalau ini baik untuk dunia dan akhirat aku, engkau ajarkan aku untuk sabar ya Allah. Tapi kalau dia dah ada jawapan dalam diri dia, memang aku tak boleh sabar. Aku nak cari pahala dari sudut lain pula. Buatlah keputusan. Ini maksud kitab La Tahzan supaya kita ada pendirian yang teguh. Jam-jam yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Betul lah Ustazah, saya fikir balik kan ruginya fasa 40 tahun pertama saya hidup. Saya hanya buat kerja bodoh di samping lelaki yang macam tu. Ini berlaku, kita tak boleh patah balik lagi. Kalaulah saya boleh patah balik, saya tak bertemu dengan lelaki macam tu, saya rasa saya dah jadi manusia bermanfaat dah. Sahabat dirahmati Allah, mungkin keputusan kita tu dimasuki oleh iblis, yakni syaitan. Jadi kita takkan kuat tanpa kita meminta istikharah. Tanya Allah apa yang sepatutnya. Rujukannya ada. Muslimat untuk kita buat keputusan yang tepat. Ketika seorang Muslim itu telah menetapkan keinginannya, membulatkan tekad dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakal maksudnya apa? Okeylah, saya dah nak angkat handbrake ni.
dah tak nak dah jadi isteri dia ustazah macam mana pun. Na'udzubillah min zalik. Lepas perceraian berlaku masalah yang lebih besar, jangan rasa nak patah balik. Menyesal. Kalau saya tahu lepas bercerai lagi macam-macam masalah ustazah, saya sanggup je jadi isteri yang macam dulu. Ini pun berlaku. Saya tak boleh lupa kursus kahwin yang saya hadiri 20 tahun lepas. Ustaz tu lama di pejabat agama bahagian nikah rujuk cerai ni. Pengalaman kami menunjukkan rekod perceraian. Kenapa nak bercerai ni sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab nak selesaikan masalah. Saya dah penat dah dengan semua ni. Rupanya nanti dia datang balik. Satu masalah saya selesai dengan bercerai. Tapi 17 masalah baru yang datang. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi itulah pengalaman orang-orang yang berilmu ni kita nak. Betul juga ya Allah. Bukan maksud kita ala tahzan ni kita dengar petang ni terus balik minta cerai ni. Muslimat dirahmati Allah, bahaya juga. Ada ibu-ibu dirahmati Allah. Ini kitab ni bagus ni. Memang kena dengan keadaan aku sekarang ni. Petang ni juga. Bungkus baju aku balik rumah kampung mak aku. Jangan muslimat dirahmati Allah untuk kita timbang. Tak saya tanya mak-mak kita yang dah hidup lama ni. Ibu kenapa bertahan ibu? Cucu dah berapa puluh orang. Bukan cucu dah ustazah, cicit pun dah berbelas dah. Wedding anniversary ke berapa? 42 tahun. Ya Allah hebatnya. Macam mana boleh bertahan ibu? Nak buat macam mana ustazah, laki kita ngadap ajalah. Itulah rahsia dia. Tak payah nak panjang-panjang tulis kat Facebook. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Mudah-mudahan syurgalah tempatnya kita bersabar dengan kerenah dia macam tu. Saya tak diuji lain ustazah, tak percaya tengok makin gemuk je jadi isteri dia tu. Kan? Walaupun menyakitkan hati, kan muslimat dirahmati Allah. Bertabah, bersabar, kalau itu boleh jadi tambahan ibadah, tambahan pahala kepadanya. Subhanallah. Bertawakal tadi dia sebut, mana dah hilangnya tawakal sini. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya beristikharah dan meminta pandangan. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Kita selalu perasan diri kita ni betul. Tapi iblis macam mana dia rasuk kita? Nafsu bagaimana dia menguasai kita, hati-hati. Dia akan menjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh penyair dahulu yang mengatakan, jika dia bertujuan, ditetapkanlah matanya ke tujuannya. Dan dia buang jauh-jauh semua fikiran tentang risiko kesudahannya. Makna fokus matlamat kita. Pagi tadi dalam TV Al-Hijrah, saya buat satu akronim. Saya ulang dekat sini, muslimat dirahmati Allah, wanita, kan? Wanita. Saya kata wanita ni W, walaupun payah ku tempuh jua. Ramai wanita-wanita dengan aduan yang pelbagai masalah pelbagai. Kita pun kadang-kadang, ya Allah payah sungguh hidup macam akak ni kan. Tapi kak, macam mana payah pun kalau akak mampu tempuh, mudah-mudahan nanti bernatijah syurga. Akhirat destinasiku. Terus fokus ke arahnya. Kau akhirnya nak ke mana? Nak balik kampung? Nak muda balik? Tak mungkin kan? Akhirnya kita akan ke akhirat. Kita bukan nak selamanya di dunia. Ini semua mampu memujuk hati kita. Natijah akhir adalah syurga. Itulah dambaanku. Jadi kita ada masalah sahabat-sahabat, pandang itu sebagai kunci syurga. Maka kita akan balikkan masalah besar itu kepada Allah yang maha besar. Bila kita membesarkan Allah, masalah kita akan kelihatan kecil. Orang yang duduk sebelah kita pula, aku boleh tahan dapat laki macam tu? Kan? Bagi kita macam biasa je. Sebab kita sudah serahkan kepada Allah yang maha besar. Ini ajaib, kita boleh kawal emosi kita. Ikhlas di setiap usaha. Pasti manis segala hasilnya. Orang yang ikhlas dia takkan rugi. Kalau dia tak mendapat hasil apa-apa di dunia, dia pasti akan dapat hasil di akhirat. Taat walaupun penat. Penat jadi orang taat ni. Kerana itulah peluang rehat yang tanpa tamat kelak di akhirat. Terakhir, Allah jua tempat sandaranku. Bila sudah kerana Allah, pasti hilang segala lelah. Besok saya dengan Ustazah Hafizah Musa, dengan Ustazah Alina Munawar, di Yayasan Taufik Sungai Penchala. Ibu-ibu kampung Kemensah kalau nak join silakan. Dah pandai je ustazah tak jaga meja pendaftaran, tak dah penuh ke apa kan. Maka Masya Allah, apa dia punya tajuk tu?
lelahmu dibalas syurga. Saya kata, boy, tajuk-tajuk sekarang ni semua syurga, syurga, syurga. Tapi nak sebut syurga malunya, ada masalah sikit kita berkeluh kesah. Kan muslimat dirahmati Allah malu. Jadi kita tengoklah pakar-pakarnya besok berbicara. Saya nak dengar je, saya cakap dengan Ustazah Alina, dengan Ustazah Hafizah. Saya nak belajar. Padahal sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya lah salah seorang panelnya. Tapi saya sebut, kan, saya tak ada benda lain lah besok saya nak cakap. Mungkin saya nak nyanyi kot. Kan nak nyanyi apa tu Ustazah? Kata Ustazah Alina kan. Subhanallah, lembut bicara dia. Nak nyanyi yang apa tu? Satu lirik lagu nasyid yang dalamnya cukup indah, sunnah berjuang. Bila namanya sunnah berjuang ni, biasalah orang berjuang di dunia menempuh pahit demi syurga yang sangat manis. Tu idea pertama. Selalu macam tu, berangan nak cakap ni, besok keluar lain pula kan. Tapi mudah-mudahan Allah pimpin lidah ini untuk bercakap hanya perkara-perkara yang Allah redha. Dia melangkah maju bagaikan air bah dengan pandangan yang tajam bak mata pedang. Dengan rancangan yang pasti bagaikan kepastian masa. Dan dengan perjalanan yang tiada hambatan bagaikan kelancaran perjalanan fajar. Dia mengayunkan langkah sebagaimana langkah yang digambarkan oleh firman Allah. Ini ada sikit kesilapan dalam cetakan buku. Surah Yunus ayat 71. Tapi di terjemahan dia tulis ayat 77. Betul kan? Sebenarnya dia adalah ayat 71. Apa kalimahnya? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah thumma qadu ilayya wa la tunzirun. Oleh sebab itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahsiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberikan tangguh kepadaku. Ku ni siapa? Kenapa huruf kecil? Kalau kita faham baca sekali, ku ni Allah. Kenapa Allah cakap membinasakan ku? Ku tu huruf kecil, bukan huruf besar. Jadi kita nak faham kalau huruf besar, ku tu barulah Allah. Ku ni huruf kecil, sebenarnya dia rujuk kepada kata-kata Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya ratusan tahun. Tapi yang ikut dia menyembah Allah, Allahu Akbar, boleh hitung dengan jari. Yang paling sedih dalam cabaran dakwah Nabi Nuh, yang tak ikut dia adalah isteri dan anaknya sendiri. Sakit kan muslimat? Kita cakap baik, semua orang boleh dengar. Tapi orang dalam rumah kita tak nak dengar. Ni sakit sebenarnya perkara macam ni. Jadi biasa je ibu-ibu kalau kita diuji macam ni. Saya ni ketua muslimat ustazah dekat kampung ni. Semua orang dengar cakap saya. Anak perempuan saya tak nak dengar cakap saya. Itu biasa. Nabi Nuh alaihissalam dah melalui derita kecewa yang begitu. Tapi diadukan kepada Allah. Bahkan orang-orang yang tak nak ikut Nabi Nuh kan buat satu komplot untuk menjatuhkan Nabi Nuh. Untuk membuang Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, kalau kau berani nak membinasakan aku, nak merosakkan aku, buat secara terang-terangan. Kenapa nak sembunyi-sembunyi? Nabi Nuh berpendirian teguh, aku tak takut. Hatang kau datangkan bala tentera yang macam mana banyak pun aku tak takut. Kenapa orang macam Nabi Nuh tak takut? Dengan ancaman. Kan kita sikit-sikit, ustazah saya takut. Suami saya kalau saya cakap macam ni, nanti dia nak ceraikan saya. Kan? Apa sebenarnya suami akak ni? Dia gunakan kuasa veto. Ada orang perempuan yang menggigil, takut, trauma, sahabat. Sebab suami dia nak keluar rumah, keluar je aku ceraikan kau. Keluar je ceraikan. Keluar mana bang? Angkat kain pun tak boleh, tak boleh. Tunggu abang balik. Jiran sebelah tu bukan betul sangat. La ilaha illallah. Pening kan isteri jadi macam tu. Dia ugut-ugut, muslimat dirahmati Allah. Kita bertuhankan Allah, bukan bertuhankan suami. Minta maaf sebut. Tapi Nabi pernah cakap, kalaulah ada orang menyembah orang, manusia menyembah manusia, Nabi akan suruh seorang isteri menyembah suaminya. Nak cerita memang suami itu bukan Tuhan. Tapi selagi mana suami mengajak kepada perkara kebenaran, tolong tunduk patuh kepada dia. Baru kerah-kerah lagi ni, kita akan patah balik ke bab yang pertama lah nanti insya-Allah. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah beri kami faqih
Beri kami faham dalam agama-Mu, Ya Allah. Pimpin kami dengan petunjuk hidayah dan taufik-Mu. Himpunkan kami di dalam syurga-Mu setelah kami bersungguh-sungguh berhimpun dalam taman-taman syurga-Mu di atas dunia ini, Ya Allah. Kami pohon redha-Mu dari dunia sampai akhirat. Himpunkan kami bersama para salihin dan salihat. Hindarkan kami daripada azab neraka-Mu, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.